Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisatul Akmal binti Omar bersama-sama pasangan saya iaitu Nurul Husna binti Mak Saleh daripada unit T3 pada hari ini akan membentangkan tugasan yang kedua, pembentangan kumpulan di bawah mata pelajaran MPU 3092 Pendidikan Islam dengan bimbingan Ustazah Saidah binti Haris. Baiklah, berdasarkan undian, kumpulan kami telah pun mendapat tajuk yang keempat, iaitu apakah usaha yang boleh dilakukan untuk memperkukuhkan lagi persaudaraan dalam Islam. Okey, baiklah. Sebelum kita bergerak dengan lebih lanjut, suka untuk saya tekankan, ingatkan kepada penonton sekalian bahawa usaha yang saya dan kawan saya utarakan ini adalah satu usaha yang perlu dilaksanakan oleh kedua-dua belah pihak. Ingat ya, kalau seorang saja yang menjalankan usaha ini, maka ia umpama mencurah air ke daun keladi. Okey, baiklah. Seterusnya, untuk mengaitkan lagi dengan tajuk pembentangan kami pada hari ini, suka untuk saya membaca hadis 40, iaitu hadis yang ke-13. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak akan beriman salah seorang di antara kamu sehingga dia mencintai saudaranya. Okey, baiklah. Sebelum saya menguraikan sedikit sebanyak tentang hadis yang ke-13 ini, suka lagi untuk saya membaca sebuah hadis yang telah pun diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, seorang Muslim terhadap mukminnya bagai satu bangunan yang saling menguatkan antara mereka. Okey, kedua-dua hadis yang saya bacakan sebentar tadi jelas menunjukkan kepentingan hubungan dalam Islam, hubungan antara saudara dalam Islam. Baiklah, jika ingin dibacakan hadis tentang persaudaraan dalam Islam ni, saya rasa banyak lagi. Tapi saya dan pasangan saya memilih dua hadis ini kerana bagi kami kedua-dua hadis ini sudah cukup kuat untuk menyokong kepada pembentangan kami pada hari ini. Yes. Okey, baiklah. Kita masuk teruslah kepada tajuk kita. Dalam mendefinisikan maksud persaudaraan dalam Islam itu, saya berminat dengan salah seorang cendekiawan daripada Indonesia, iaitu Muhammad, apa pula nama dia ni? Muhammad Qurashibah. Yes, cendekiawan daripada Indonesia, Muhammad Qurashibah. Beliau mengatakan bahawa persaudaraan dalam Islam itu bukanlah semata-mata persaudaraan yang dianggap kosong, tapi merupakan satu persaudaraan yang dilandaskan dengan cara-cara yang telah pun ditetapkan oleh Islam. Okey, oleh itu, apakah cara-cara yang telah pun ditetapkan di dalam Islam dalam memperkukuhkan persaudaraan dalam Islam? Baiklah, kami di sini sertakan 10 usaha yang boleh dipilih oleh masyarakat di luar sana dalam memperkukuhkan persaudaraan antara saudara lah. Okey, baiklah. Yang pertama-tamanya sekali, kami meletakkan usaha doa. Faham Usaha doa. Okey, kejap ya. Saya buka dulu. Okey. Maksud kami di sini adalah saudara, kawan mendoakan kebaikan terhadap kawannya. Faham tak? Kerana usaha yang pertama ini kami meletakkan berdoa untuk kawan ni adalah menurut riwayat Muslim, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah pun diriwayatkan oleh Muslim. Baginda bersabda bahawa tidak seorang hamba mukmin berdoa untuk saudaranya dari kejauhan, kemungkaran, melainkan malaikat berkata, dan bagimu juga seperti itu. Baiklah,
Berdasarkan hadis ini jelas menunjukkan bahawa jika kita mendoakan sahabat kita sesuatu kebaikan, maka malaikat tu sendiri akan mendoakan semoga kebaikan tu sampai kepada kita. Okey, apakah perkaitannya dalam doa ni dengan um, memperkukuhkan memperkukuhkan ikatan persaudaraan? Okey, contohnya dia, saya dan Husna berkawan biasa-biasa je lah, tak rapat. Lepas tu saya mendoakan dia, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah Husna ni seorang hamba-Mu yang taat dengan segala perintah-Mu, yang meninggalkan larangan-Mu, yang menjadi hamba-Mu, yang sering mengikut segala perintah-Mu. Jadi secara automatiknya malaikat mendoakan kembali kepada saya. Jadi di sini nampak bahawa ikatan persaudaraan itu bukanlah dalam medium dunia semata-mata, tapi juga melalui medium doa. Okey, faham ya? Jadi jangan lupa untuk sentiasa mendoakan orang lain supaya doa baik tu berbalik kepada kita. Macam tu, faham Okey, yang kedua, kami meletakkan usaha yang boleh dilakukan oleh masyarakat di luar sana adalah tidak lain dan tidak bukan adalah berbuat baik dan saling tolong menolong. Betul, berbuat baik dan saling tolong menolong. Kerana kami percaya bahawa kebaikan yang dibuat tidak akan pernah berakhir dengan sia-sia. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah pun berjanji, barang siapa yang berbuat kebaikan, maka kebaikan tu akan kembali kepadanya. Macam tu. Okey, untuk mengukuhkan lagi hujah kami mengenai tolong-menolong ni, suka untuk saya membaca hadis daripada yang telah pun diriwayatkan daripada Ahmad, bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, hendaklah setiap orang Islam itu bersedekah. Jika ia tidak mampu, hendaklah ia berusaha melakukan sesuatu yang dapat memberi faedah kepada dirinya sendiri, dan demikian ia dapat bersedekah. Tetapi jika kita tidak mampu untuk memberi sedekah, maka hendaklah ia menyuruh orang lain melakukan kebaikan. Maknanya kita menggalakkanlah. Kalau kita mampu, kita boleh bersedekah. Kalau kita tak mampu, kita boleh menggalakkan orang lain. Tapi jika kita tak mampu lagi, maka hendaklah ia menahan dirinya daripada melakukan kejahatan. Kerana yang demikian itu adalah dianggap sedekah juga. Macam tu. Jadi secara automatiknya hadis yang saya baca ini, secara hadis ni yang saya baca ni bertepatan dengan poin kami yang ketiga, iaitu menjaga hak saudara. Faham Okey, baiklah. Hak-hak persaudaraan yang kami masukkan adalah seperti menziarahi kawan apabila kawan sakit, mendoakan dia ketika dia dalam kesusahan, dan menolong dia ketika dia dalam keadaan yang teraniaya ke, dizalimi ke, macam tu. Jadi hadis yang tadi kami kaitkan, kalau mampu sedekah, tak mampu sedekah, galakkan orang lain. Kalau tak mampu lagi, maka jauhkan diri daripada melakukan kejahatan, maka itu pun dianggap sedekah. Dalam hadis tu juga ada menekankan bahawa kita kena tolong orang yang susah. Jadi bertepatanlah dengan poin kami yang ketiga, iaitu menegakkan hak saudara dengan menolong dia ketika susah. Okey, jadi dah 3 poin yang kami berikan di sini. Poin yang keempat adalah boleh juga kita mengeratkan ukhuwah dengan memberi hadiah. Hadiah tak semestinya birthday semata-mata, tak semestinya dia dapat kejayaan, tapi boleh juga hadiah ni pada hari-hari biasa pun boleh kita bagi hadiah. Kerana kami percaya bahawa sekecil-kecil hadiah mampu memberi senyuman di wajah semua orang. Siapa tak suka hadiah kan? Saya sendiri pun suka hadiah. Jadi anda lagilah suka. Jadi kami percaya dengan memberikan hadiah mampu mengeratkan lagi silaturahim. Jadi kalau tak mampu, jangan mahal-mahal pun tak apa, murah-murah pun tak apa, asalkan kita bagi dengan seikhlas hati. Sebab sebab nilai keikhlasan ni dapat dirasai sendiri oleh penerima hadiah tu.
Satu lagi. Suka untuk saya selitkan bahawa memberi hadiah ni bukan sahaja kepada orang Islam. Orang yang bukan Islam pun boleh kita bagi. Contohnya, saya dan Husna ramai dikelilingi oleh kawan-kawan yang bukan Islam, di mana kelas kami separuh, 50% daripada kelas kami tu mewakili orang yang bukan Islam. Kami juga sering bermain permainan tukar-tukar hadiah. Orang cakap tukar-tukar hadiah. Jadi tak salah untuk kita bertukar-tukar hadiah dengan orang yang bukan Islam. Agama yang berlainan tu bukanlah halangan untuk kita saling memperkukuhkan lagi ikatan persaudaraan. Okey, baiklah. Poin yang terakhir daripada saya iaitu poin yang kelima. Seterusnya poin yang keenam akan disambung oleh partner saya iaitu Husna pada video yang di sebelah. Okey. Poin yang terakhir adalah saling kunjung mengunjungi. Baiklah, ya, kami tahu bahawa orang cakap tak apa, tak jumpa pun tak apa, asalkan terus kontak, orang cakap. Tapi di sini kami percaya bahawa jika bertemu bersemuka, itu lebih lagi dapat mengukuhkan ukhuwah. Kenapa? Kerana contohnya, kalau kita saling kontak dalam alam maya saja, melalui WhatsApp ke, Instagram ke, Skype ke, webcam ke, Zoom ke apa, benda tu kami tidak langsung menafikan bahawa perkara tu dapat juga memperkukuhkan ikatan persaudaraan. Tapi kalau boleh, seeloknya bersemuka, sebab perkara tu lebih kuat. Dia punya aura lebih kuat. Hadis yang berkaitan dengan poin saya yang kelima ini, iaitu saling kunjung mengunjung, iaitu daripada kitab Al-Muwatta'. Semua orang tahu kitab Al-Muwatta' ni daripada Imam Malik. Kitab yang antara kitab yang terkenal yang ditulis oleh Imam Malik. Bahawa dalam kitab itu ada Nabi Muhammad SAW bersabda, pasti akan mendapat cintaku orang-orang yang mencintai kerana aku. Bukan aku, Nabi lah. Di mana keduanya saling berkunjung kerana aku dan saling memberi kerana aku. Di sini ada perkataan kunjung di situ, di mana Nabi menegaskan bahawa siapa-siapa yang mencintai saudaranya atau mencintai siapa-siapalah, mak ke, ayah ke, adik ke, kawan ke, kerana Nabi Muhammad SAW yang pertama, dan saling kunjung mengunjungi kerana baginda juga, dan saling memberi kerana baginda juga. Ketiga-tiga perkara ni diniatkan kerana Nabi, maka dia akan mendapat cinta daripada Rasulullah SAW di akhirat kelak. Wallahu alam. Maka hadis yang terakhir ni juga berkait rapat dengan memberi hadiah tadi. Ingat tak? Poin saya yang keempat, di mana kita boleh memberi hadiah bukan sahaja pada hari lahir, tapi boleh juga memberi hadiah ketika hari biasa. Di mana Nabi mengatakan bahawa siapa yang saling memberi kerana dia, maka boleh juga dikaitkan dengan poin yang kedua, di mana kita berbuat baik dan tolong menolong, di mana kita saling membuat baik dari segi kewangan ke, bersedekah ke. Kita niatkan kerana aku buat baik ni kerana Nabi, kerana Allah, kerana Nabi. Bukan untuk menunjuk-nunjuk, untuk riak apa semua, bukan. Tapi niatkan kerana Nabi dan Allah, insya-Allah di akhirat kelak mendapat pahala yang besar. Jadi suka untuk saya rewind balik kelima-lima poin saya ini sebelum saya serahkan kepada partner saya iaitu Husna. Terdapat 5 poin yang saya tekankan di sini untuk mengukuhkan lagi dalam usaha dalam mengukuhkan persaudaraan dalam Islam. Iaitu pertama, jangan lupa untuk mendoakan orang lain juga. Mendoakan kebaikan, jangan mendoakan keburukan. Yang kedua, kerana apa? Kerana doa yang baik itu akan kembali kepada kita balik. Yang kedua, kita perlu mengamalkan berbuat baik dan saling tolong menolong kawan kita yang susah. Yang ketiga, saling kunjung mengunjungi. Yang keempat, memberi hadiah, tanda kita menghargai dia. Dan yang kelima, memenuhi hak-hak dia sebagai kawan lah. Jangan lupa, kawan juga mempunyai perasaan seperti mana kita, kerana kedua-dua makhluk ini adalah manusia. Okey.
Seterusnya, poin yang ke-6 akan disambung oleh kawan saya, Nur Husna binti Mat Saleh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton. Nama saya Nurul Husna binti Mak Saleh, rakan kumpulan tugasan bersama Aisyahtul Akmal binti Omar dari unit T3 juga. Okay, baiklah, tadi kita telah mendengarkan kupasan-kupasan yang dihujahkan oleh Aisyahtul Akmal binti Omar, iaitu rakan saya merangkap sahabat saya. InsyaAllah semoga sahabat bersahabat sehingga ke jannah. Okay, bercakap tentang sahabat, bercakap tentang ukhuwah, kita berbalik kepada tajuk dan topik kita, iaitu bagaimana cara dan usaha-usaha untuk memperkukuhkan persaudaraan dalam Islam. Okay, tadi Akmal telah menyatakan 5 usaha, jadi saya juga akan menghujahkan juga 5 usaha bagaimana untuk memperkukuhkan persaudaraan dalam Islam. Maafkan saya. Okay, yang pertama, saling bermaaf-maafan. Islam menganjurkan kita untuk saling bermaaf-maafan, kan dalam persaudaraan ini seperti yang kita tahu, seperti yang kita pernah rasai juga, dalam persahabatan pasti akan adanya pergaduhan, pasti akan adanya perselisihan faham, pasti akan adanya pertelingkahan. Jadi apabila adanya perkara-perkara sebegini, perkara yang pertama kita perlu lakukan adalah tahan marah dalam diri kita. Biar apa orang nak kata pada kita, kita tahan marah. InsyaAllah berkat kesabaran itu Allah mengganjari pahala yang sangat banyak untuk kita. Dan yang kedua, berikanlah kemaafan kepadanya, kerana semua orang melakukan kesilapan, semua orang melakukan kesalahan. Tiada manusia yang sempurna. Dan Rasulullah juga pernah menjelaskan bahawa balasan bagi orang yang memaafkan kesalahan orang lain adalah balasan syurga, seperti yang terkandung dalam hadis Ibnu Abbas. Kelak pada hari kiamat ada memanggil yang menyeru, di manakah orang-orang yang memaafkan orang lain? Kemarilah kepada Rabb kalian dan ambillah pahala kalian. Dan wajib bagi setiap Muslim bila suka memaafkan, maka Allah masukkan dia ke dalam syurga. Bermaksud di sini apa kita dapat lihat, yang memberikan kemaafan itu adalah sangat tinggi darjatnya, sangat tinggi pahala yang akan Allah berikan kepadanya. Dan janji Allah kepada siapa yang dapat memaafkan di saat dia mampu membalas, dia akan meraih syurga Allah. Seperti dalam hadis riwayat Tabrani, barang siapa yang ingin dibangunkan baginya bangunan di syurga, hendaklah ia memaafkan orang yang menzaliminya, memberi orang yang bakhil padanya, dan menyambung silaturahmi kepada orang yang memutuskannya. Jadi berdasarkan hadis-hadis yang telah saya bacakan tadi, nampaklah di sini bahawa perlunya kita saling bermaaf-maafan. Tidak perlu berfikir siapa yang salah, siapa yang perlu minta maaf, tapi kita fikir bagaimana untuk memanjangkan silaturahim itu, bagaimana untuk kita mengeratkan silaturahim itu. Kerana seperti yang kita ketahui, umat Islam tidak boleh tidak bercakap dengan saudaranya melebihi 3 hari. Ini sangat Allah tidak suka perkara tersebut, jadi kita perlu menjauhi daripadanya. Jadi yang kedua, saya teruskan kepada isi saya yang kedua, iaitu memperhatikan keperluan saudara. Di sini saya ingin tekankan bahawa tidak kisahlah kita baru berjumpa dengannya, ataupun kita, sebagai contoh kat sini, kita baru pindah ke kawasan perumahan. Di situ kita lihat kita tak pernah kenal pun dengan jiran sebelah, tak pernah kenal pun dengan jiran depan rumah, dengan belakang rumah. Okey. Ada hadis mengatakan setiap kita yang Islam ini adalah bersaudara. Maksudnya di sini, tidak kira kita tidak kenal ke, kita kenal ke, setiap yang bergelar Islam itu adalah kita semua bersaudara di pelosok dunia sekalipun. Jadi apa yang saya ingin sampaikan, sekiranya berlaku situasi yang saya sebutkan tadi, seperti di kawasan perumahan tadi, kita baru pindah sebagainya. Okey, kita boleh melihat, kita boleh membantunya dengan memperhatikan keperluan saudara kita. Mungkin hari nak hujan, sebagai contoh yang paling mudah, hari nak hujan, baju tak angkat lagi. Okey, boleh bagi tahu dekat jiran, okey, baju tak angkat lagi dan nak hujan ni. Okey, tu salah satu contoh lah untuk menunjukkan bahawa kita ni prihatin terhadap
saudara-saudara kita. Sama juga kalau kita ni mahasiswa, bagaimana kita nak menunjukkan keprihatinan kita untuk memerhatikan keperluan saudara kita. Kalau kita dah, contohlah kita dah siap kerja dah, ataupun kita nampak kawan rakan-rakan kita dalam kesusahan, kita ni tak boleh buat apa pun, kita boleh membantu. Walaupun kita ni dalam keadaan sibuk sekalipun, sekiranya kita dapat melakukan hal tersebut, dapat membantu rakan kita dalam kesusahan, ini adalah amat-amat digalakkan dalam Islam, amat disarankan dalam Islam, dan diberikan ganjaran yang besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, menyampaikan ucapan selamat. Ucapan selamat tidak semestinya selamat hari raya, selamat hari selamat hari wanita. Ucapan selamat ni adalah termasuklah salam sejahtera. Maksudnya sejahtera ke atas kamu. Maksudnya sama juga dengan maksud kita mendoakan saudara kita, sentiasa memberi salam. Kalau kita berselisih, tidak ada salahnya kalau kita Assalamualaikum, kita ucapkan salam kepada saudara kita. Hal ini amat-amat disyorkan dalam Islam untuk menyatukan lagi, untuk merapatkan lagi, mengeratkan lagi silaturahim antara kita. Baiklah, saya ingin berkongsi sedikit sedikit hadis tentang persaudaraan, iaitu maksudnya mukmin bagi mukmin lainnya laksana bangunan, satu sama lain saling menguatkan. Maksudnya seperti yang saya cakap tadi, jadi saya ingin berkongsi satu hadis berkaitan dengan persaudaraan ini dapat memperpanjangkan usia dan rezeki, iaitu yang bermaksud barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya dan dibanyakkan rezekinya, hendaklah ia menyambung tali persaudaraan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi disebabkan dalam hadis pun ada menyatakan bahawa persaudaraan ini, ikatan persaudaraan ini sebenarnya dapat memanjangkan usia kita, dapat memperbanyakkan rezeki kita. Jadi jadi usaha-usaha kita adalah dengan memanjangkan tali silaturahim. Jumpa orang bagi salam, jumpa orang ucapkan selamat, salam sejahtera, selamat pagi, apa-apa ucapan selamat yang bermaksud mendoakan mereka, mendoakan yang baik-baik. Baiklah, kita pergi kepada poin yang keempat, iaitu berjabat tangan apabila bertemu. Berjabat tangan apabila bertemu dengan yang muhrim lah, iaitu berjabat tangan dengan yang muhrim lah. Maksudnya yang perempuan berjabat tangan dengan yang perempuan dan saudara-saudara perempuannya, dan juga muhrim-muhrimnya, bukanlah dengan yang ajnabi, sama juga dengan lelaki. Jadi setiap kali perjumpaan keluarga, setiap kali adanya keluarga berkumpul, jadi kita perlu saling berjabat tangan apabila bertemu. Dan bukan sahaja dalam keluarga, begitu juga dengan rakan-rakan, dengan yang kita tak kenal sekalipun, tidak salah kalau kita berjabat tangan apabila kita bertemu. Contoh lain sebeli-beli, kalau dalam solat, selepas solat kita solat jemaah, kita berjabat tangan meskipun kita tak kenal pun sebelah kita. Mungkin kita tak kenal, mungkin kita kenal. Kalau kenal mestilah kita salam kan. Kalau kita tak kenal, mungkin kita macam nak salam ke tak. Jadi kat situ untuk memperkukuhkan persaudaraan antara kita. Sebab apa? Sebab macam saya cakapkan tadi, kita semua adalah bersaudara. Jadi tidak kisah kita kenal ke tak kenal, untuk memanjangkan dan untuk memperkukuhkan persaudaraan kita, kita perlulah mengamalkan amalan-amalan ni. Macam saya cakap tadi, amalan-amalan berjabat tangan apabila bertemu. Jadi saya ingin berkongsi juga satu hadis riwayat Abu Dawud. Hadis riwayat Abu Dawud tentang berjabat tangan, yang bermaksud setiap dua orang Muslim bertemu dan berjabat tangan. Setiap dua orang Muslim bertemu dan berjabat tangan, niscaya diampunkan dosa keduanya sebelum mereka berpisah. Riwayat Abu Dawud. Jadi setiap amalan-amalan yang saya sebutkan tadi pasti ada hikmah dia, pasti ada kebaikan-kebaikannya, ada kelebihan-kelebihannya. Kalau kita berjabat salam ni, saya akan diampunkan dosa
kedua-dua orang yang berjabat tangan tersebut sebelum mereka berpisah. Okey, faham yang tu? Yang pertama tadi, saling bermaaf-maafan. Yang kedua, menyampaikan ucapan selamat. Yang ketiga, memperhatikan keperluan saudara kita. Dan yang keempat, yang saya baru katakan tadi, berjabat tangan apabila bertemu. Okey, yang kelima pula, iaitu pembentukan usrah. Seperti yang kita tahu, usrah ni sememangnya dah banyak dah dijalankan. Sama ada di peringkat sekolah sekalipun memang dah ada, peringkat sekolah, peringkat universiti, di peringkat IPTS memang dah ada usrah ni. Even kalau dekat kawasan-kawasan perumahan yang ibu-ibu, peringkat ibu-ibu sekalipun memang dah ada pembentukan usrah. Okey, dari segi konsep usrah itu sendiri adalah bermaksud keluarga. Apa yang kita tahu, keluarga ni memang dah bersatu dah kan, bersatu bersama, saling berkongsi masalah, saling berkongsi pendapat. Kalau ada masalah, saling mengadu. Jadi di situ kita nampak, jadi secara kesimpulannya ingin saya tegaskan di sini bahawa Al-Quran menyifatkan ikatan persaudaraan di kalangan sesama Islam itu merupakan sebahagian daripada sebesar-besar nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan ia jelas melalui sebuah firman yang mafhumnya, dan ingatlah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan, yakni semasa jahiliah dahulu. Lalu Allah menyatukan antara hati kamu dengan nikmat agama Islam, maka menjadilah kamu dengan nikmatnya itu orang-orang Islam yang bersaudara, iaitu surah Ali Imran ayat 103. Jadi persaudaraan dalam Islam ini sangat-sangat penting, dan bukan seruan para ulama, bukan seruan para ustaz-ustazah, tetapi seruan dalam Al-Quran, iaitu seruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Persaudaraan dalam Islam perlulah diperkukuhkan dalam kalangan masyarakat, dan tidak perlu adanya pertelingkahan. Bukan boleh ada pertelingkahan, itu mungkin akan berlaku, tetapi bagaimana kita menyelesaikannya itulah adalah satu perkara yang perlu dititik beratkan. Dan seperti kita tahu, setiap masalah itu pasti ada penawar dia. Jadi setiap yang berlaku, perselisihan faham ataupun apa-apa masalah yang berlaku dalam ukhuwah, pastinya akan ada jalan penyelesaian untuk menjernihkan kembali hubungan. Jadi sebelum saya mengakhiri perbincangan ini, ingin saya kongsikan dalil yang terakhir, iaitu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpeganglah kamu semua kepada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Itu sahaja daripada kami. Saya Nurul Husna binti Mak Saleh dan rakan saya Aisatul Akmal binti Omar. Dengan ini mengakhiri perbincangan bagi tajuk usaha memperkukuhkan persaudaraan dalam Islam. Semoga memperoleh manfaat dan kebaikan daripada video ini. Dengan itu, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ma'assalamah wa ilal liqa.